Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Malam ini, rakan-rakan MJ12, saya akan mulakan dengan pemanggil dahulu sebelum saya baca kiriman SMS dan email. Ada satu kiriman email yang ingin saya ketengahkan di FM 897 tentang satu kejadian pengkebumian yang berlaku di Singapura. Mungkin susah kita nak percaya. Lazimnya kisah-kisah berkaitan dengan pengkebumian adalah benar-benar perkara yang ganjil, yang aneh berlaku. Kita sering dengar di luar negeri, tapi ini dikatakan yang berlaku di Singapura. Kita ke hujung talian bersama dengan Iskandar. Hello, apa khabar? Selamat tengah malam, Iskandar. Hello. Hello. Ya, Iskandar buat panggilan dari mana ni? Dari seberang tambak. Aha, ni di kawasan kampung mana ni agaknya? Okey, ni kisah pasal mak saya di Batu Pahat. Okey, mak dia ni dulu rumah sana memang rumah kampung. Jadi tak ada lampu. Malam-malam dia orang pakai lampu macam lampu lilin kan. Lepas tu dia baru dapat anak yang first time, anak pertama. Jadi masa malam tu dia cakap dengan laki je. Laki je cakap dengan dia dia akan balik lambat. Okey. Lepas tu dia kata je balik lambat. Jadi jangan apa tu, buka pintu kalau ada orang. Mungkin kalau ingin bercerita, ya tolong yang serius kalau yang ingin mungkin ada kisah pengalaman misteri, boleh hubungi saya di 669111897. Kiriman email yang ingin saya sempurnakan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Apa khabar KC? Juga selamat tengah malam kepada KC dan pendengar-pendengar Radio Ria 897. Ini disampaikan kiriman daripada Encik Yusof. KC, saya ingin ceritakan sesuatu yang cukup pelik, aneh pernah berlaku di salah sebuah tanah perkuburan di Singapura. Saya pernah ikut teman sekerja saya apabila makcik saudaranya meninggal dunia. Jadi dari tempat tugas, saya ikut dia pulang. Kemudian kami terus pergi ke rumah di mana telah pun dikatakan makcik saudaranya meninggal. Bila sampai, mayat tu dah dimandikan dan tinggal nak tunggu solat jenazah beramai-ramai. Jadi kami pun masing-masing, termasuk saya dan rakan, berkumpul lah, berdiri secara saf dan kami mulakan solat jenazah yang dibimbing oleh pakcik saudara kepada teman, merupakan suami kepada isteri yang meninggal dunia. Rakan-rakan MJ12, saat saya
saat saya dan juga jemaah yang lain sedang tunaikan solat jenazah, dalam bilik KC kedengaran amat jelas. Wanita-wanita, ada 2 atau 3 wanita menangis meraung. KC, selepas solat, bila saya perhatikan, meraungnya mereka dalam bilik bukan seperti orang menangis. Orang menangis kerana ada seseorang meninggal. Tetapi mungkin histeria ataupun terkena sampukan. Mayat itu diusung, diletakkan di dalam keranda. Kemudian ramai-ramai mengangkat mayat tersebut. Pertama kali, KC, yang menghairankan sangat-sangat, apabila mengangkat mayat nak masuk keranda dalam lift. Nak masuk keranda yang diusung dalam lift. Sebab keranda itu dalam lift akan dimiringkan dan didirikan secara 45 darjah. Rakan-rakan pendengar Ria 897, seolah-olah tak boleh masuk. Macam keranda tu terlampau besar sangat. Yang menghairankan, awal tadi kata pengurus jenazah yang memandikan mayat, yang menguruskan jenazah si arwah, tadi dia naik lift dengan keranda boleh muat. Sekarang dah tak boleh muat. Hairan. Akhirnya kami turun tangga. Rumah arwah terletak di tingkat 10. Berat, KC. Mayat si arwah. Daripada kita sedang solat jenazah, saya nampak mayat si jenazah, si arwahnya kurus kering. Jadi bila diangkat, letak dalam keranda, diusung keluar. Rakan-rakan MJ12, katanya Encik Yusof, saya rasa macam ani. Sebab apa, KC? 4 orang tak boleh angkat keranda. Katanya berat. Minta bantuan 6 pun tak boleh. Sampai 8 orang termasuk saya. Tolong angkat keranda dan letak di bahu. Jadi KC bayangkan. KC cuba bayangkan pendengar Ria 897. Kesemuanya 8 orang mengangkat keranda. Nak turun tangga yang sempit, tingkat 10 sampai ke lantai 1, memang cukup penat. Sampaikan kita bergili-gili, KC. Tukar. 2 tingkat dah turun tukar. Macam berat sangat. Akhirnya, kita sampai di tingkat 1. Bila berada di lantai 1, kesemua yang hadir yang melawat berkumpul. Kemudian yang menguruskan jenazah merupakan seorang ustaz, bertanya pada yang lain. Di sini saya wakil kepada si Pulan binti si Pulan. Kalau dia ada hutang dengan sesiapa dekat sini, ada tak dia hutang dengan sesiapa dekat sini? Kalau si arwah ada hutang, kalau ingin berurusan boleh berjumpa dengan ahli keluarga, ditunjukkan suami, ditunjukkan anaknya. Dan kemudian ada seorang makcik ni. Saya nampak dia jumpa dengan suami. KC, dalam keadaan orang yang nak usung isteri ke pusara, makcik ni boleh jumpa seolah-olah yang si arwah ni ada hutang. Jadi saya dengar, KC, suaminya dalam keadaan tersedu-sedu mengatakan pada makcik itu, nanti saya balik, saya jumpa awak jangan ke mana-mana. Kemudian dia pun ke belakang, kami angkat keranda tersebut menaiki van ataupun bas jenazah. Yang paling memeranjatkan, apabila sampai di tanah perkuburan, KC, perkara ini berlaku 2 tahun yang lalu, kata Encik Yusof. Saya simpan kisah ini sebab saya tak nak ceritakan dahulu. Mungkin waktu itu baru berlaku dan mungkin juga mengganggulah kalau terdengar suaminya. Tapi sekarang dah 2 tahun lebih, saya rasa pun mungkin agaknya dah terlupa, dah dilupakan, tidak ingat sangat. Tapi inilah kisah. Sampai di tanah perkuburan, mayat dikeluarkan daripada kotak keranda. 4 orang turun bawah, KC. 4 orang turun di liang lahat nak menyambut mayat yang diangkat jenazah tu. Bila dihantarkan, KC, bayangkan para pendengar, tiba-tiba air, KC, lecak. Air sampai ke lutut orang yang sedang tunggu di bawah liang lahat, nak menyambut mayat tu, nak dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi tak jadi, KC, sebab basah sangat. Air, KC, sampai nak dekat lutut. Pendengar Ria 897. Jadi kata Encik Yusof, dicarilah, ditanya pada pekerja penggali kubur yang juga sedang menggali kubur tika itu, berpindah ke kubur yang lain. Berpindah, KC. Jadi bila sedang pindah,
nak letak lagi Casey, barulah tidak ada apa-apa muslihat ataupun katanya tidak ada apa-apa muslihat ataupun gangguan yang berlaku di tanah perkuburan ataupun di liang lahat berikutnya, kata Encik Yusof. Selepas itu, alhamdulillah, dengan bantuan ustaz yang juga merupakan pengurus jenazah, dia membaca talqin dan ramai-ramai pulang ke rumah. Itulah peristiwa yang saya ingat dahulu 2 lebih tahun yang lalu. Saya menemani teman saya apabila dia terima berita kematian makcik saudaranya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Pendengar Ria 897, kisah yang pertama saya kongsi pengalaman seorang pendengar bernama Encik Yusof 2 lebih tahun yang lalu apabila beliau menghadiri satu kematian. Dan bayangkan jenazah yang dikatakan orangnya bertubuh kecil, mungkin kurus. Bila nak angkat keranda sampai 8 orang harus angkat keranda tersebut. Dan anda kalau dengar awal tadi, dari tingkat 10 sampai tingkat 1 memang lengit dan bergili-gili nampaknya sebab terlampau berat sangat. Dan bila masuk liang lahat yang pertama tu, tiba-tiba air naik sampai nak dekat dengan lutut lah pada mereka yang ada di dalam liang lahat nak menyambut mayat, nak diletakkan mayat tersebut dalam liang lahat. Jadi setelah berpindah barulah keadaan pulih macam biasa. Dan mungkin apakah tujuan makcik yang berbisik dengan suami apabila pengurus jenazah mengatakan, bertanyalah, kalau sesiapa-siapa mungkin ada di antara kita pernah ialah kematian seseorang, pernah lihatlah bila di bawah tu sebelum diusung jenazah naik dalam kenderaan dipandu ke tanah perkuburan, akan ditanya kalau si arwah ada hutang dengan sesiapa, boleh jumpa dengan ahli keluarga. Jadi ingat, kalau mungkin sekarang ni kita ada hutang, hutang dengan saudara mara yang mungkin belum lagi dihalalkan, cepat-cepatlah kita clear kita punya hutang. Dan juga seorang makcik datang berbisik, tak tahulah. Yusof kata tak tahu dia berbisik apa, tapi mungkin agaknya minta hutang. Bayangkan, dalam keadaan orang sedang bersedih, sanggup dia datang berbisik, mungkin saya tak pasti, sampai nak minta hutang. Kiriman yang ingin saya sempurnakan datangnya daripada Aidil, berkongsi peristiwa. Katanya, Aidil, saya penduduk salah sebuah kawasan di kawasan Jurong. Waktu itu saya ingat lagi persiapan saya lakukan untuk IPPT, merupakan satu ujian kesihatan, ujian ketangkasan ataupun ujian ialah mungkin nak kena buat sit up, nak kena buat pull up, macam itulah saya rasa. Ini untuk National Service Perkhidmatan Negara. Jadi pendengar Ria 897, mengikut kiriman email yang Aidil ceritakan pada saya, merupakan penduduk di Jurong. Waktu itu lebih kurang Casey 2 minggu saya berlatih. Dan selain daripada saya pergi ke gym, saya juga berlari dekat kawasan waktu malam. Saya akan berlari dekat kawasan Tasik di Jurong. Mungkin ramai pernah dengar kisah kematian budak mati lemas dekat Tasik Jurong yang berdekatan juga dengan padang golf di sana, katanya Aidil. Saya akan berlari-lari anak sekitar pukul 11 malam mungkin kalau saya balik ke rumah. Dan waktu itulah bila saya berlari-lari anak memang sesuai. Pertama, waktu malam tidak ada ramai orang. Yang kedua pula, tidak ada cahaya matahari yang akan menyekat saya untuk berlari lebih lama dan lebih jauh. Saya ingat waktu saya berlari, saya ada bawa bersama dengan saya satu beg, di mana dalam beg haversack ini merupakan isian minuman, air putih. Jadi setelah saya lari untuk 2-3 pusingan Casey, saya pun beristirahat di salah sebuah hut. Merupakan satu pondok kecil, betul-betul depannya saya rasa merupakan tasik dekat kawasan Jurong. Sedang saya duduk dekat hut tersebut, saya pun keluarkanlah MP3 player yang ada saya strap di lengan saya, kemudian saya letak tepi. Bila saya buka MP3 player letak tepi, saya dapat dengar malam tersebut bunyi cengkerik yang begitu kuat kerana tempat tu sunyi sepi. Sedang duduk minum air dan saya pun nak beri masa katanya 5 hingga 10 minit sebelum saya keluar dan teruskan mungkin satu lagi pusingan dan pulang ke rumah.
Katanya Aidil, apa yang berlaku KC dan pendengar Ria 897, tiba-tiba saya dengar di belakang saya merupakan ada pohon yang besar. Belakang pohon itu kedengaran seperti suara bayi menangis. Bila saya sedang seorang diri KC, sedang duduk di bawah pondok dekat dengan kawasan tasik di Jurong. Saya perhatikan di belakang saya pokoknya besar dan di situ merupakan siapa pula main pintu ni? Hai, baik. Di situ merupakan tempat tasik ini bertemu dengan longkang. Di situlah dapat kedengaran suara bayi menangis yang agak sayu dan tidak henti-henti. Saya mula pasang MP3 player di telinga saya dan terus beredar tinggalkan dekat kawasan itu. Bila saya berlari-lari anak, saya buat lagi satu pusingan. Sedang jogging betul-betul dekat ujung, ada satu jeti. Kalau KC tanya penduduk Jurong, mereka tahu tentang jeti yang saya sebutkan. Dekat jeti itu KC, saya perasan ada seorang perempuan, budak perempuan, sedang berdiri seorang diri. Dan saya rasa mungkin itu bukan manusia. Sebab apa KC? Kalau dia manusia, takkanlah dia berani seorang gadis nak dekat tengah malam sorang-sorang KC. Kesepian, kesunyian dekat kawasan Tasik Jurong. Bila dah ternampak tu, saya tak teruskan, saya patah balik dan saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya teringat kata-kata KC dan juga pendengar yang lain. Kalau ternampak sesuatu, jangan balik rumah terus. Dia akan ikut pulang. Saya pun singgahlah ke kedai. Sambil itu, saya tunggu masa sejam sebelum saya pulang ke rumah. Alhamdulillah, katanya Aidil, tidak ada apa-apa gangguan. Penampakan dalam rumah saya hanya dekat kawasan Tasik itu sahaja. Terima kasih dan selamat tengah malam, KC. Baik, pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah misteri dalam rancangan MJ12. Dan sebelum tu, saya ingin beritahu anda sesuatu lah. Tadi tentang bunyi yang terdengar tiba-tiba. Sebenarnya saya terkejut, bukan apa. Okey. Dalam konti ni ada 3 pintu. Satu pintu betul-betul dalam konti lah nak masuk ni, di mana saya tak tutup pintunya, terbuka. Dan satu lagi konti untuk masuk studio sebelah. Pintu sebelah studio memang terbuka. Memang ditutup lah. Dari sini saya boleh lihat ada cermin. Dalam cermin tu nampak studio sebelah dan pintunya ditutup. Dan pintu konti saya ni saya buka lah memang sebab terlampau sejuk sangat. Jadi saya buka udara tu boleh sekilit lah. Satu lagi pintu merupakan pintu utama. Pintu nak masuk ke konti Ria 897. Pintu itu menggunakan password. Ada kata kunci lah yang harus ditekan, nombor lah sebelum masuk ke dalam konti Ria. Yang mengherankan, pintu sebelah tertutup. Pintu tepi saya ni masih terbuka. Jadi kedua-dua pintu ni tidak dibuka. Dan pintu utama, main door, saya tak nampak. Jadi siapa yang ada password tengah-tengah malam? Inilah yang buat saya nak berkongsi dengan anda. Kadang-kadang ni bila kita berkongsi masalah kita dapat meringankanlah sedikit beban. Harap-harap macam tu lah. Hai, okey, 669-11897. Saya akan ketengahkan satu kisah yang ingin saya bacakan. Merupakan kiriman SMS yang dikirimkan kepada saya dengan kodnya Club KLUB. Dan sebenarnya saya terima banyak sangat email. Saya akan juga semak email yang dikirimkan kepada saya dalam rancangan MJ12. Dan sebentar nanti dari Singapura, kita dah pernah ke Malaysia, kita dah pernah ke Indonesia. Kita kali ini akan terus ke mana ni? Email yang saya terima kejap. Ini kisah di luar negeri. Kisah yang dikirimkan daripada Kak Mastura. Kak Mastura, pengalaman beliau yang menetap di Amerika Syarikat. Wah, Amerika Syarikat. Kisah tentang apa? Kisah tentang rumah sebelah. Ada kematian di mana anak beranak dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh bapa mereka sendiri. Jadi, saya dah tadi menderas kiriman email sedikit yang dikirimkan oleh Kak Mastura. Beliau ni tinggal dengan suami dalam sebuah rumah. Sebelah rumahnya ada satu kejadian. Jadi suami bunuh anak isteri. Dalam rumah tu ada 4 anggota keluarga termasuk suami lah. Isteri, 2 orang anak. Suami bunuh
keluarganya dan akhirnya membunuh dirinya sendiri. Jadi apakah mungkin sebabnya? Akan saya beritahu anda kisah yang cukup menarik dari Amerika Syarikat, dari Kak Mastura, akan saya ketengahkan, dan yang lain-lain boleh kirimkan SMS anda pada saya. Tapi sekarang saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669 11897. Baik, sementara saya tunggu anda untuk hubungi saya di 669 sebab ada dua pemanggil yang telefon saya dan tak nak bersuara. Baik, kita teruskan dengan kiriman SMS. Saya akan bacakan dalam rancangan MJ12. Ini datangnya daripada siapa ni? Daripada pendengar kita yang bernama Kamsani. Apa khabar Kisi? Nama saya Kamsani. Kisi boleh tolong ceritakan pengalaman saya adalah seorang bekas saya adalah seorang bekas pemandu teksi. Dan saya memang Kisi, selepas berlakunya kejadian ini membuat saya serik sangat, tetapi saya tetap teruskan memandu teksi untuk beberapa bulan sebelum saya berhenti dari memandu sepenuhnya. Saya masih ingat, saya ni memandu shift malam. Dan saya bertugas sebagai relief driver, memandu di waktu malam sahaja. Dan waktu malam ni cabarannya lebih. Susah nak dapat penumpang. Dan juga kadang-kala ada juga penumpang-penumpang yang akan menipu kita lah. Mereka tak nak bayar, buka pintu lari. Jadi saya ni bila memandu waktu malam, kadang-kala bila petang tu saya ada kerja yang lain. Jadi memandu waktu malam menambahkan pendapatan saya, kata Encik Kamsani. Kadang-kala terlampau penat. Daripada memandu, saya akan berhenti di mana-mana saja. Saya akan duduk berehat. Berehat Kisi, tidur. Tidur lebih kurang sejam setengah. Saya akan kunci jam lah, iaitu telefon bimbit saya akan pasang alarm. Bila dia bunyi, saya bangun dan saya akan terus mencari rezeki sampai pukul 5 pagi di mana saya kena bagi balik hirer ataupun pemilik teksi tersebut. Jadi Cik Kamsani katakan, pengalaman yang saya ingin ceritakan ini berlaku apabila saya terlampau penat sangat. Teksi saya berhenti Kisi betul-betul dekat kawasan Bukit Timah Nature Reserve. Di sana ada satu bus stop, perhentian bas. Mungkin ada pendengar-pendengar yang pernah ke sana dan tahu tentang Bukit Timah Nature Reserve. Untuk pendengar-pendengar yang mendengar rancangan ini dari Malaysia dan Indonesia, itu merupakan hutan simpanan di Singapura. Tempat itu memang sunyi, sepi sangat. Oleh kerana terlampau mengantuk, saya pun berhentikan teksi saya dekat bus stop. Kerana waktu itu dah 1 pagi, memang tak ada bas yang lalu. Jadi saya pun baring, kebelakangkan tempat duduk teksi. Saya pun matikan enjin teksi, saya buka tingkap kiri kanan. Sebab apa? Tak naklah membazir minyak yang akan lari sampai 1 jam lebih. Jadi sedang saya baring ni, saya dah turunkan tingkap, saya mula golek kiri, golek kanan, barulah dapat saya lelapkan mata. Pendengar-pendengar Ria 897, yang menakutkan saya, kata Encik Kamsani, saya tak tahu dah berapa lama saya tidur. Mungkin 15, mungkin setengah jam. Saya tak pasti. Saya terbangun kerana dalam teksi saya Kisi. Dalam teksi saya bau bunga wangi sangat. Bila saya bangun, saya hidu. Terus saya terhenti seketika. Dah main macam-macam fikiran dalam minda saya. Jadi saya pun tolak tempat duduk saya dirikan balik. Kemudian saya nak hidupkan enjin. Beberapa kali hidupkan enjin teksi saya tak boleh hidup. Saya cuba lagi, tak boleh hidup enjin. Saya rasa pelik sangat-sangat. Oleh kerana enjin tak boleh hidupkan, saya pun bukalah tali pinggang keledak ataupun seat belt. Saya keluar dari teksi, kata Encik Kamsani, menuju ke arah depan teksi, nak tengok mungkin apakah masalahnya yang mungkin saya boleh buat. Jadi saya tengok semua okey, bateri ada kat sana, tak ada pun connection yang terputus. Bila saya tutup balik bahagian depan teksi,
Pendengar Ria 897. Saya tutup balik bahagian depan teksi, Casey. Saya hanya nampak sekali pandang saja. Hanya sekali pandang saja. Di tempat duduk depan pemandu, iaitu tempat duduk penumpang, ada orang hitam. Casey, hitam. Tak ada rambut. Satu badan hitam, kulitnya terkupak-kupak. Duduk di bahagian depan tempat penumpang. Saya nampak. Saya toleh ke arah lain. Kebetulan, saya baru perasan tempat tu tak ada kenderaan yang lalu, Casey. Saya tengok kiri kanan, manalah kereta, manalah teksi. Tak ada, Casey. Saya jalan jauh dari teksi saya. Takut, Casey. Walaupun kali kedua saya tengok teksi di tempat duduk depan dah tak ada benda tu lagi, saya rasa takut. Saya berdiri nak dekat 15 minit dekat tepi jalan nak tunggu kenderaan lalu. Akhirnya ada satu teksi lalu. Saya pun tahan dari jauh. Teksi tu berhenti. Saya kata, boleh tolong tak tengokkan teksi saya rosak? Padahal, Casey, saya pun tak tahu sebenarnya apa sebabnya. Lelaki itu pun turun dari teksi, merupakan seorang warga Cina. Dia membuka bahagian depan teksi. Saya terjenguk-jenguk tempat duduk belakang. Kemudian dia suruh saya pergi masuk ke dalam tempat duduk pemandu, cuba suruh hidupkan enjin. Dia tak buat apa-apa pun, Casey. Saya masuk, saya hidupkan enjin, teksi saya boleh hidup. Lepas tu dia tengok saya, can what? Saya kata, tak apa, terima kasih. Tadi tak boleh. Dia pun pergi menuju ke arah teksinya. Saya dengan segera, Casey, masuk gear, ikut pemandu tu dari belakang. Jalan terus sampai dekat jalan Jurong Kecil. Saya pergi makan dekat kawasan itu. Duduk sampailah pukul 4 pagi sebelum saya pulangkan teksi kepada hire saya. Itulah pengalaman peristiwa yang menyeramkan berlaku kepada saya di salah sebuah kawasan berdekatan dengan Bukit Timah Nature Reserve. Terima kasih, Casey. Okey, pendengar Ria 897, kisah daripada pemandu teksi. Awal tadi kisah daripada pendengar kita, kisah Cik Kamsani berkongsi pengalaman. Menyeramkan sangat-sangat. Kenapalah Cik Kamsani pergi berehat dekat kawasan tu? Dah lah tahu tempat tu sunyi, sepi. Mungkin ada di antara anda juga pernah menaikilah kawasan Bukit Timah Nature Reserve ni. Memang sunyi sepi. Jadi pernah anda naik sampai ke atas? Bagaimana? Kita ke hujung talian sekarang. Kita sambut panggilan kita. Hello, selamat tengah malam. Hello. Halo. Hai, siapa tu? Hello. Halo. Hai, siapa tu? Ada kisah misteri, Saya. Ni tentang apa ni kisah Pak Ali, tentang kisah anda ni? Sebenarnya saya pun tak ramai deteksi juga. Macam Cik Abang tadilah, macam tentang macam Cik Abang tadilah berkongsi pengalaman yang memandu teksi tu. Kisah ni kira macam apa, panggil apa. Allah panggil. Misteri dan Allah. Lucu lah. Okey, silakan. Lucu dan misteri lah. Silakan. Nak saya kita kan? Silakan. Silakan. Okey, gini kisah. Saya sebenarnya selalu bantu teksi lah kan. Jadi ini sekarang dah berlaku dalam 3 tahun lepas. 3 tahun lepas, jadi satu malam tu saya dapat call daripada satu passenger daripada Clementi lah. Dia ingin ke ke jalan Terencukang. Jadi kalau kita sebut Terencukang ni, kita biasalah kan, kita bayangkan macam tanah perguruan, Kemaskar dan kerja asing lah. Jadi saya dapat call, dia nak arah ke sana. Dia sampai di jalan bawah, dia arahkan saya masuk dalam kubur Cina dia. Jadi dia cakap saya lah, jangan takut lah, pasal kawan-kawannya sedang tunggu dia dekat dalam sana. Saya pun bila masuk sana memang benar lah, dalam tu ada ada sebuah kereta dan dalamnya ada dua penumpang lah.
Jadi selepas buat bayaran tu, saya pun pusing balik lah. Kereta buat pusingan balik. Sedang saya buat pusingan balik tu kasi, tiba-tiba di sebelah saya tu macam ada lembaga lah. Saya sampai terpergi kasi. Jadi bila lembaga tengok saya, dia angkat tangan dan sebelah tangannya tu sedang pegang handphone lah. Jadi saya bayangkan ni mungkin salah seorang daripada kumpulan itulah. Rupanya mereka nak buat satu sembahyang lah di dalam kubur tu kan. Okey lah, saya pun tak kisah kan, saya jalan lah. Itu yang lucu lah. Saya sampai terpekik lah kan. Sebab apa, bayangkan dia pakai apa macam ala-ala Cina. Kalau Cina mati kan, dia pakai baju kuning kan. Dan saya teruskan perjalanan lah dalam kubur Cina tu. Jadi tiba satu simpang tu macam jalan mati. Dah salah jalan lah. Saya terpaksa pusing balik lah kasi kan. Tapi kali ni kalau masa waktu saya pusing balik tu, saya nampak ada satu lembaga kasi. Memang kata orang tu memang menurunkan lah. Dengan pakaian yang tak penjuara, dengan rambutnya. Dan pasal penampakan tu, taksi saya terbabas sikit kali. Jadi saya macam marah lah kan. Kalau boleh saya nak keluar, saya nak jumpa dengan makhluk tu. Tapi fikir balik kenapa lah saya nak buat kerja ni kan. Dia pun tak payahlah, ini kira macam coincident lah sekarang. Habis saya toleh balik kasi. Toleh balik, lembaga tu hilang kasi. Hilang, kali ni saya keluar betul-betul cari di mana kasi. Hello? Ya, silakan teruskan. Halo? Ya, teruskan bang. Jadi lembaga tu hilang kasi. Hilang, kali ni saya keluar, saya nak pastikan kat mana dia pergi kasi. Bila saya keluar kasi, saya bau macam bau bangkai kasi. Saya apalagi barang-barang saya masuk dalam taksi saya. Ini betul-betul dalam kubur Cina kasi. Memang kadang taksi ni pernah dapat call lah masuk dalam ni kan. Pasal dalam buat apa macam cari sembahyang apa puja apa tak tahu ni. Bila saya tengok lagi tu, saya keluar dengan baca ayat, saya cari jalan keluar. Saya tawakal. Bila nampak daripada jauh nampak lampu kan, itu jalan besar. Saya pun dapat keluar, alhamdulillah. Saya teruskan perjalanan. Saya tak pergi lagi, saya teruslah. Tak nak kat meja lagi lah, terus saya balik lah. Itu saja kisah saya itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kembali. Okey, pendengar Ria 897, 3 buah lagu telah pun anda nikmati dan saya akan ceritakan tentang kiriman email yang saya terima daripada seorang pendengar iaitu Kak Mastura yang telah pun bermastautin dan menetap di Amerika Syarikat. Ini tentang sebuah rumah yang dikatakan rumah yang beliau tinggal ni tak ada apa-apa, tapi rumah sebelah ada kematian di mana suami telah pun membunuh isteri, membunuh 2 orang anaknya dan akhirnya meragut nyawanya sendiri, mengambil nyawanya sendiri. Jadi, apakah sebabnya dalam kisah yang ingin saya sampaikan? Okey, selepas ini akan saya kembali dengan kisah. Sebelum tu, lagu rock hits yang telah pun anda nikmati, sebuah lagu dari kumpulan Dinamik, lagunya Dilema Rindu. Dan juga sebelum tu, lagu dari Muhammad Bakti Ridwan dan juga Muhammad Khir Muhammad Yatsin, lagunya Madah Pohon Beringin. Juga lagu dari Akmal dan Anija, Ku Menanti, diputarkan di FM 897. Rakan-rakan MJ12, terima kasih. Kita akan teruskan ya tanpa muzik terus sampai pukul 2 pagi nanti. Cerita anda non-stop dan melainkan kalau ada pesanan yang harus saya ketengahkan seperti pesanan berikut ini. Rakan pendengar Ria 897, Kak Mastura mengirimkan email pada saya. Kehadapan DJ yang dihormati Casey dan juga yang digemari, rancangan misteri jam 12 dari Kak Mastura Quidward dari Amerika Syarikat. Kisah yang ingin Kak Mas ketengahkan ini adalah tentang rumah sebelah. Sebelum Kak Mas beritahu lebih lanjut, Kak Mas adalah pendengar setia Casey dan bermula lebih kurang 6 bulan yang lalu baru tahu tentang rancangan Casey apabila pulang ke Singapura untuk berjumpa dengan sanak saudara ketika hari raya pada tahun lepas. Kisah pengalaman yang ingin kakak ceritakan berlaku pada rumah jiran sebelah. Pengalaman ini sebenarnya kakak tak tahu tentang gangguan di rumah sebelah sampailah kami telah pun membeli rumah yang dimaksudkan. Dan ini berlaku di Amerika Syarikat Dan bayangkan Kisi, setelah tinggal dalam rumah tu untuk lebih kurang nak dekat 6 bulan lebih,
Barulah kami mendapat tahu rumah sebelah yang kosong sekian lama sebenarnya ada kematian luar biasa. Mengikut penduduk-penduduk dekat kawasan jiran-jiran yang tinggal berhampiran, bila kakak bertanyakan tentang rumah itu, ramai sebenarnya yang tidak ingin memberitahu lebih lanjut lah. Minta maaf Kak Mas ada kirimkan tapi dia campur aduk dengan bahasa Inggeris dan Melayu. Saya kalau tersekat-sekat mohon maaf ya. Jadi katanya ramai penduduk-penduduk jiran-jiran bila kakak tanya tentang rumah itu, mereka tak nak beritahu lebih lanjut, seolah-olah lari dari topik. Mereka akan tukar topik dan cakap pasal benda yang lain. Sampailah di satu mart ataupun di satu supermarket lah, apabila kakak tanya seorang cashier tentang rumah dekat jalan yang kakak tinggal. Dia pun mengatakan tentang rumah tersebut. Dia memberitahu kakak rumah itu adalah rumah milik sebuah keluarga 4 orang. Dikatakan suaminya adalah punca kematian keluarga, termasuk 2 orang anak dan isterinya. Suami diceritakan mengikut apa yang dia dengar dan tahu. Suami terdengar ada suara menyuruh dia melakukan sesuatu. Sebelum ini juga dikatakan isteri dengan anak-anaknya disiksa dalam rumah. Si suami akan pukul isteri dengan anak-anak tanpa sebab apabila terdengar suara mengatakan sesuatu. Dan akhirnya suami meragut nyawa anak-anak dan juga meragut nyawa isterinya bila suara misteri menyuruh suami membunuh mereka, dan akhirnya juga meragut nyawanya sendiri dengan menggunakan pistol dan tembak kepalanya sendiri. Kisah setelah kejadian itu mengikut Kak Mastura. Setelah kejadian itu, ramai penduduk takut sampaikan tingkap-tingkap rumah itu ditutup dengan kayu-kayu, papan-papan kayu, supaya tidak ada orang nampak apakah ada dalam rumah tersebut ataupun ternampak imbasan-imbasan sesuatu. Setelah kematian lebih kurang seminggu lebih, ramai penduduk dekat kawasan itu membuat aduan. Dalam rumah penampakan kisah keluarga yang sama masih berliga-liga di ruang tamu, di bilik dan sebagainya. Sampaikan membuat penduduk resah dan mendesak pihak berkuasa melakukan sesuatu. Akhirnya, pihak berkuasa telah pun mengarahkan kontraktor untuk menutup tingkap, menutup cermin. Setelah lebih kurang beberapa tahun, rumah itu terbengkalai dan kenangan ataupun sejarah yang menakutkan berkaitan dengan rumah itu dilupa dan tidak ada lagi penampakan. Barulah pihak berkuasa membuka tingkap, membuka segala papan yang telah pun digunakan untuk menutupi rumah tersebut. Barulah kakak pindah. Pada mula tak tahu Kisi, tengok rumah tu macam biasa, mungkin belum ada orang tinggal, mungkin belum lagi boleh dijual. Jadi kakak pernah beberapa kali bila tunggu suami kakak balik dari tempat tugas, kakak duduk di depan rumah kakak ni ada satu taman yang kecil. Di situ ada tempat buaian yang kakak ada dirikan. Kakak duduk dekat buaian ataupun swing katanya Kak Mastura sambil tunggu suami pulang dari tempat tugas. Bila ternampak jiran sebelah di bahagian atas rumah sedang overlook lah ataupun sedang berdiri dan melihat sekitar kawasan keliling rumahnya, kakak pun tengok dan senyum lah sebab jarang nampak mereka. Jadi bila dah dengar kisah tu, kakak lebih takut dan lebih menakutkan lagi Kisi apabila pada suatu malam kakak dengan suami dan seorang anak baru balik dari late night supper. Suami memandu sampai depan pintu rumah. Suami membuka pintu kemudian masuk balik dalam kenderaan. Bila nak memandu masuk ke dalam, kakak ternampak Kisi. Ternampak anak beranak berdiri dekat tingkat 2 rumah yang dimaksudkan. Memang menakutkan dan sekarang ini penduduk yang lain tidak pernah terkena gangguan. Kakak rasa hanya kakak seorang saja yang ternampak keluarga itu berdiri di rumah yang berhantu. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi dari Kak Mastura. Quick word katanya dari Amerika Syarikat. Terima kasih. Baik, pendengar Ria 897, kiriman SMS akan saya semak yang saya terima sekarang ini. Ada juga kirimkan mesej anda yang terputus lah, yang tak lengkap. Mungkin saya tak tahu kenapa ataupun tersalah tekan bila anda terhantar pada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda. Kisah misteri hantarkan ke talian 72346. Yang ini kisah daripada Hidayah, katanya bukan Hidayah, kiriman jap saya terscroll bawah pula.
Okey, ini kiriman daripada seorang pendengar namanya Aslam. Katanya, KC, Assalamualaikum, nama saya Aslam. Saya ingin ceritakan tentang sesuatu yang berlaku pada isteri saya membuat beliau takut memandu. Jadi apakah sebenarnya kisah? Dikirimkan oleh Encik Aslam. Katanya Encik Aslam, isteri saya ni baru saja lulus ujian memandu. Dan bila dia lulus ujian memandu, memang semangat KC. Kemana saja pergi, dia yang nak pandu. Saya pun benarkanlah. Ya, sampaikan nak ambil anda sekolah, anak sekolah. Bila saya balik dari kerja nak jemput dia pun, kita akan bertukar tempat. Saya akan duduk, dia akan memandu untuk jemput anak pulang ke rumah. Jadi kisah ini berlaku apabila beberapa kali isteri saya minta izin lah nak keluar dengan rakan-rakannya di waktu malam. Saya izinkan. Dia pun menggunakan kenderaan dan dia keluar malam lah dengan rakan-rakannya. Sampailah pada suatu hari apabila isteri saya menangis menelefon saya dalam keadaan ketakutan. Pada mulanya saya fikirkan isteri saya kemalangan KC. Saya tak fikir yang lain, cuma itu saja. Sebab isteri keluar menggunakan kenderaan. Jadi saya tanya apa terjadi? KC, nak dekat lebih kurang 3 minit lebih. Saya ditelefon tanya apa, dia tak jawab. Saya betul-betul rasa frust dan marah sangat-sangat sebab dia hanya menangis tersedu-sedu tak henti-henti. Jadi pendengar Ria 897, Cik Aslam pun meneruskan kisahnya. Akhirnya bila dia dapat tenangkan diri, dia kata, "Bang, turunlah bang, saya takut bang." Saya tanya, "Awak dekat mana?" Dia pun katakan yang dia berada dekat salah sebuah kawasan di Mandai Avenue. Pendengar Ria 897. Jadi bila saya tanya kenapa, apa yang berlaku? Ada aksiden berlanggar tak? Tak, dia kata turun bang, saya takut. Jadi saya dah tahu, mesti ada benda yang tak kena. Saya pun keluar rumah. Saya minta tolong jiran sebelah untuk tengokkan anak. Nasib baiklah mereka belum tidur. Jadi anak saya mereka tolong tengokkan. Saya keluar naik taksi KC. Nak dekat 1 jam cari isteri, tak jumpa-jumpa. Akhirnya terjumpa ternampak isteri saya. Walhal dah lalu dekat kawasan tu berkali-kali. Bila jumpa isteri, saya pun tanya pada isteri apa berlaku. Dia menangis. Seluruh anggota badan menggigil ketakutan. Jadi saya pun pimpin tangan dia. Kata naik kereta, dia kata tak nak, takut. Saya tanya kenapa tak nak, takut. Mati-mati dia tak nak naik kereta. Jadi apa yang berlaku, saya pun tahan taksi yang lalu dekat kawasan itu, kata Aslam. Naik taksi, kereta tu saya terpaksalah tinggalkan. Pulang ke rumah. Sampai rumah, saya ambil air, beri dia minum, kemudian sampai dia tenangkan diri. Anak saya belum ambil di rumah jiran sebelah. Setelah dia tenangkan diri, saya tanya. Katanya bila dia memandu dekat kawasan Mandai, pada mulanya dia dengar dekat tempat duduk belakang orang, psst. Dia diam. Mungkin tersalah dengar. Dia terus memandu KC. Bila dia pandu terus, orang panggil namanya, "Daya." KC, dia terus tekan brek dan nyaris-nyaris berlanggar dengan tiang lampu di tepi jalan, kata Encik Aslam. Kali itulah dia dah hilang kawalan. Dia terus keluar dari kereta dengan pintu kenderaan tidak ditutup. Seperti mana yang saya datang, saya ternampak. Dan menangis menelefon saya suruh datang, hantar dia pulang sampai dia takut nak naik kenderaan. Bayangkan nama isterinya Nur Hidayah dia pakai. Hidayah, tempat duduk belakang, sedang memandu di waktu malam seorang diri. Jadi akhirnya keesokan harinya saya naik taksi, saya ambil kenderaan yang diletakkan dekat kawasan Mandai. KC, itulah pengalaman peristiwa yang ingin saya ketengahkan berkaitan dengan isteri saya. Terima kasih dan selamat malam. Lepas tu dia kata sini PS, sampai sekarang isteri saya dah tak nak memandu lagi seorang-seorang diri. Walaupun saya duduk di tepinya pun dia kata tak apa, sebab fobia teringatkan pengalaman yang cukup menakutkan. Rakan MJ12 pendengar Ria 897. Kita akan teruskan, tapi sebelum itu di sini ada kisah yang ringkas.
Saya rasa kisahnya seram dan juga mungkin agaknya anda boleh mengalami ini dalam rumah daripada Kak Mut Kak Mut katanya MOT lah. Kak Mut kata, Kisi apa khabar? Tolong bacakan kiriman ringkas saja. Pengalaman kakak ni tak sepanjang mana, tak seram mana pun. Kak Mut ingin berkongsi peristiwa. Di ruang tamu pernah beberapa kali bila nak pergi tandas di bahagian dapur rumah selepas mendengar rancangan Kisi Misteri jam 12, seringkali ternampak ada perempuan duduk dekat sofa ruang tamu. Mulanya beberapa kali ingatkan anak kakak lah, sebab dia memang anak kakak ni suka bangun malam. Dia suka duduk di ruang tamu menonton TV, kadang-kadang hanya duduk main handphone. Dan kalau dia bergaduh dengan kakaknya satu lagi yang tinggal satu bilik dengan dia akan duduk di sofa dan bawa diri lah. Dan kakak tak pernah pun nak masuk campur sebab tak naklah memanjangkan lagi pergaduhan mereka. Jadi kakak bila nampak, kakak cuma tegur, "Ayu, tak tidur?" Dan dia akan diam. Itu maksudnya tahulah bergaduh dengan kakak dia. Jadi katanya Kak Mut, waktu tu ingat lagi keluar dari bilik selepas mendengar MJ12, nampak anak kakak duduk di ruang tamu. Jadi sampai ke dapur, kakak pun minum air, kemudian nak masuk bilik nak tidur. Nampak anak masih lagi duduk di ruang tamu. Sedang jalan nak menuju ke arah bilik, ternampak bilik anak kakak ni Kisi, pintunya terbuka sedikit lah. Alangkah terperanjatnya, bilik anak kakak ni katil 2 tingkat. Sebelah bawah katil kakak, tempat atas tidur adiknya, iaitu anak yang berada di luar. Yang memperanjatkan kakak bila tengok Kisi terperandang. Kakaknya sedang tidur, adiknya sedang tidur di atas katil. Kakak toleh pandang sekaligus benda tu hilang. Meremang bulu rumah kakak Kisi, dan itulah antara perkara yang berlaku. Dan setiap kali kakak nampak anak kakak duduk di luar, kakak akan tegur sampai dia bersuara. Kisi, pengalaman yang menakutkan. Terima kasih dari Kak Mut. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ali di sini. Ali ada kisah pengalaman tentang apa? Oh, pengalaman agak 2 tahun yang lalu lah. Silakan. Pada waktu itu saya menjalani perkhidmatan negara. Ini berlaku di luar negeri lah. Luar negara di Brunei lah. Tapi tempatnya saya rahsiakan lah. Di kawasan tu memang tempat dan tebal lah. Untuk sebagai pemstaf kan saya. Pada hari itu malam Jumaat. Malam hari orang Iban memuja lah. Orang asli katakan. Jadi malam tu saya tak tahu kisah lah. Saya ceritanya terjadi di bang saya. Bang saya, kita tinggal 2 orang lah. Saya dengan kawan Cina saya. Peristiwa ni amat saya tak dapat lupakan sampai hari sekarang lah. Malam tu jam 2 pagi saya cuba tidur lah. Kawan saya memang siang lah, dia tidur. Habis bila saya nak lelapkan mata, satu suara yang kuat, ada tedangan kuat di sebelah kanan saya. Kisi try cuba bayangkan pintu masuk bilik abang saya di sebelah kanan. Saya di katil saya di hadapan pintu masuk. Dan di sebelah saya ada kawan saya kan. So tu membang lah. Dan pada bila saya nak melapkan mata, saya dengar hentakan kuat di sebelah kanan saya. Saya terkejut lah. Apa benda ni? Di bilik ni gelap. So saya keluarkan handphone saya dulu. Bila saya nak suluh sebelah kanan, saya takut ingatkan barang datuk kan. Sekali dia loncat sebelah kiri pula. Macam ibarat orang loncat lah. Kuat. So saya suluhkan sebelah kanan. Saya ingatkan kawan saya yang datuk. Tapi berdengkur sebelah. Saya pun dah beremang kan. Ini macam sesuatu yang aneh lah kan. Mungkin ada benda makhluk halus. So saya baca lah kan. Saya kursi baca apa yang sepatutnya saya baca. Bila saya tersuluh di penjuru pintu masuk tu,
Masya Allah. Casey saya sebenarnya bantal peluk lah Casey. Saya pakai selimut. Tak tahu sampai saya tertidur sampai besok pagi. Dan besok pagi tu, bila ada orang kejutkan saya, saya ingatkan kawan saya. Bila saya sadar kan, ada macam bahasa asli. Dia cakap ada orang di luar menunggu. Saya cakap, ni siapa berbual saya kan? Macam saya macam kemungkinan saya hijau ke ataupun saya itu kan di dream kan. Tapi bila saya keluar, saya punya officer tunggu saya lah. Itulah kisah pengalaman saya lah. Itu dia. Terima kasih ya. Baik, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar 897. Kita akan teruskan dengan kisah pengalaman anda. Terima kasih bagi anda. Dan ada yang kata, Casey tolonglah. Casey cerita, baca email, SMS lah. Antaranya daripada Abang Ajak Bon. Ajak Bon kata, bro Casey, kalau boleh jangan angkat panggilan lagi. Casey cerita baca email ke, saya lebih sokong 100%. Apa kata kawan-kawan? Tak boleh lah. Sebab ada yang tak boleh SMS, ada yang tak boleh email. Jadi saya harus buka talian di 669-11897. Ada juga kisah-kisah yang pengalaman yang ingin disampaikan. Yang ini daripada mana ni? Kak Jenab kata, Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kiriman daripada Kak Jenab yang SMS-kan pada saya. Kakak tak ada cerita hantu, nampak hantu. Tapi baru-baru ini rumah kakak sentiasa berpasir, Casey. Yang paling ketara adalah di atas katil. Sampaikan ada pasir. Pasir yang disebutkan seperti bukan pasir di buaian ataupun di taman permainan lah. Pasir ini seperti tanah yang ada bersepah di atas katil. Orang yang pertama nampak pasir adalah pembantu rumah. Katanya pembantu rumah kakak pernah ternampak pasir itu di kawasan ruang tamu di tepi sofa. Mula-mula kita ingatkan anak kakak memang suka masuk rumah kadang-kala bila dia terlupa barang. Dengan sepatu-sepatu dia tak akan tanggal, dia akan lari masuk dalam bilik lah. Jadi pernah marah dia beberapa kali. Tapi sampaikan pasir atas katil tempat tidur, takkanlah anak nak pergi pijak atas katil dengan sepatu. Barulah kita tahu mungkin itu adalah sesuatu benda yang pelik yang berlaku dalam rumah. Boleh Casey tanya kepada pendengar, pernah tak ada gangguan yang serupa di mana terdapat pasir ataupun tanah di tempat tidur anda? Terima kasih. Selamat tengah malam. Baik, kita akan terus ke hujung talian 669-11897. Baik, bersama dengan saya di ujung talian 669-11897. Sebelum tu ada kiriman SMS yang saya terima daripada seorang pendengar yang bernama siapa ni? Daripada, ni dia Encik Said Alatas. Wah, dah lama tak dengar berita, tak dengar khabar lah daripada Cik Said Alatas. Dia tanya sini, apa khabar Casey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Said Alatas, sudah lama kita tidak berbicara dan tidak kirimkan SMS. Maklumlah, saya ni dah bertugas shift. Jadi tengoklah kalau ada masa saya tak mengantuk, tak penat, saya dapat mendengar rancangan Casey. Walaupun saya sering kali juga tune in untuk saluran YouTube, tapi tak dapatlah berikan pendapat pandangan. Kata Cik Said Alatas, sini saya nak sentuh sedikit. Saya nak sentuh tentang hal nak memetik gambar. Kalau kita keluar mungkin di kawasan-kawasan yang bukan tempat kita khususnya, hendaklah kita berhati-hati. Janganlah sampai kita main petik gambar sembarangan, khususnya di ataslah dekat pokok-pokok. Sebab kadang-kala kita tak tahu apa yang kita petik, dan kadang-kala bila kita petik itu adalah sesuatu yang tak seharusnya kita nampak, ia boleh memudaratkan. Saya akan cerita pada Casey lebih lanjut mungkin setelah saya dapat selesaikan satu masalah yang dialami berkaitan dengan petik gambar sembarangan.
merupakan terjadi kepada salah seorang anak saudara saya. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Itu dia Jadi malam-malam kalau nak petik gambar, atas pokok tu kalau boleh janganlah petik ada kita macam tu pergi adventure, petik pokok sana, petik pokok sini. Dan mungkin bila ternampak sesuatu, benda tu mungkin mengganggu kita ke, membuat kita rasa lebih histeria dan takut dan sebagainya. Baik, di hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa tu? Sini Dok Buhan cakap. Cik Buhan ada pengalaman misteri ni. Buat panggilan dari mana Cik Buhan? Saya panggil dari Masjid Sultan. Silakan. Semalam saya nak cerita pasal semalam saya call tak dapat. Semalam saya jalan, hari-hari saya balik saya jalan kat Jalan Kubur. Dekat mana? Jalan Kubur. Oh, Jalan Kubur. Okey. Kubur lama lah saya jalan sana. Hari-hari kalau saya jalan saya nak balik main time kan. Saya mesti dapat rasa tau. Macam ada satu lembaga hitam berjalan kat sana. Tapi saya tak boleh nampak. Selalu saya jalan saya mesti nampak. Habis bila saya nampak dia tak nak menuju depan saya tau. Kasi dengar ini betul-betul mengerikan saya apa tau. Waktu bila saya jalan kat sana, ada satu nenek tengah duduk. Betul-betul nenek tu orang susah lah. Dia minta sedekah selalu. Selalu saya zakat dengan dia RM10, RM5. Ini ambil hari ni. Buat bekal lah saya cakap dengan dia ini. Alih-alih belakang dia ada satu orang diri. Bila saya tulis, saya tengok, dia tengokkan saya tu. Tapi alih-alih saya tengok, apa pasal ni? Apa pasal orang ni Dia tengah panggil makcik tu. Makcik tu tengokkan dia. Dia kata buat bodoh. Yang satu yang mengerikan tu, terus dia tengok saya. Dia jalan sikit, dia berhenti. Lepas tu satu apa tau? Belakang dia ada lagi satu perempuan. Halo? Teruskan. Saya dengar yang mengerikan itu, yang saya tak boleh lupa tu. Kan? Bila selalu saya jalan mesti saya nampak muka dia. Anda jalan gunakan jalan kubur ni nak pulang ke rumah lah? Saya nak pergi ke Kelantan Lin lah. Okey. Saya pergi ke Kelantan Lin, saya nak ambil bus 111 lah. Okey. Saya nak balik Timur lah. Sebenarnya saya tinggal Timur lah. Yang Masjid Sultan tu saya kerja maintenance lah. Okey. Cerita je macam ni, saya nak balik main time. Selalu saya nampak. Selalu tu, tak pernah saya tak nampak. Selalu saya nampak. Itu yang saya. Tapi saya biasa cerita kawan saya tak ada lah kali kau mimpi. Saya cakap saya ni betul ni. Habis saya tanya dengan ni, balik saya tanya ni, saya tumpah tanya lah. Saya kata, ni selalu datang duduk kat sini dan minta sedekah Nenek ada rasa apa? Macam-macam nenek rasa apa, nenek nak bikin apa. Bukan nampak apa, kau buat bodoh. Dari mana boleh buat bodoh nenek? Saya nak tahu siapa tu, lembaga apa. Satu hari tu, dia boleh ikut saya balik lah. Sebelum saya nak balik rumah, saya tunggu kat bus stop tu. Saya tunggu dalam setengah jam. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Bila saya dah balik rumah, saya dah cuci kaki tangan semua kan. Isteri saya pun cakap, "Bang, kenapa abang diam? Tak apa-apa, nanti besok pagi abang kasih tahu lah." Cerita dia panjang lah cerita. Itulah saya yang selalu yang saya jumpa dekat dalam kubur. Itu pengalaman saya lah. Jadi nenek tu manusia lah. Tapi yang belakang nenek tu bukan. Dia selalu duduk sana. Yang belakang nenek, yang belakang nenek tu bukanlah. Dia satu bangsa hitam berdiri selalu. Dia tak tahu siapa dia. Sampai sekarang saya belum tahu kan. Terima kasih bang Terima kasih Kembali. Baik. Brigadier 897, nampaknya dah baca beberapa email yang saya terima ni, tak sempat. Dan ada juga kiriman-kiriman yang lain. Ini ada ada juga kiriman-kiriman yang tanya di sini, seperti satu emailnya yang ringkas saja daripada Adira. Kata Adira, Casey, saya nak tanya Casey dan juga pendengar Ria 897. Saya ada seorang anak lelaki berusia 5 tahun dan kebelakangan ini bila dia bangun tidur, saya dapati perutnya dan juga lengannya lebam-lebam, bengkak-bengkak. Apakah muslihat di sebalik bengkaknya perut dan juga lengan anak saya?
Dia tidur bersama dengan dia tidur bersama dengan abangnya lah, dan abangnya tidak ada apa-apa, cuma dia saja seorang. Bila tanya abangnya ada buat apa-apa, bully ke, tapi dia tak pernah cakap apa-apa, dan tidak ada rasa sakit pun. Bila saya tekan, tidak ada rasa, cuma nampak blue black ataupun bengkak. Mungkin KC boleh tanya pendengar Ria 897 FM. Terima kasih. Itu dia. Baiklah, dengan ini saya tutup tirai. Nampaknya saya akan berkongsi lebih banyak kisah. Esok saya akan ingatkan saya. Kadang-kadang saya ini terlupa sedikit. Ada kiriman email yang ingin saya sempurnakan. Ini untuk esok lah. Pengalaman pasangan rakan lah. Rakan dua-dua merupakan kawan baik lah. Berbasikal di kawasan East Coast pada waktu malam, dan ada sesuatu yang berlaku. Dan mereka menunggang basikal yang jenis dua seater lah. Satu duduk depan, satu duduk belakang. Jadi kisahnya akan saya ketengahkan. Itu daripada pendengar kita yang berkongsi. Satu tentang kisah itu. Satu lagi kisah ingin saya ketengahkan adalah tentang kemenyan yang digunakan bakar rumah. Bertahun-tahun dia buat benda ni, dan akhirnya dia dapat tahu sesuatu tentang kemenyan yang digunakan untuk mengasap rumah setiap hari Khamis malam Jumaat. Jadi apakah dua kisah ini? Kita jumpa esok malam dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Terima kasih dan terus bersama Ria Insomnia.